Jangan lupa subscribe. Okay guys, welcome to my channel untuk vlog yang ketiga Anik Muhai. Apa yang nak cerita ni? Korang kena duduk dulu. Pada yang baru kenal Anik Muhai, yang baru subscribe, yang baru follow, duduk dulu dan dengar apa ni nak cerita. Okay? Pada semua yang tertanya-tanya kan, Anik ni pelat ke tak sebenarnya kan? Betul ke Anik pelat kan? Kalau dekat story kat live Anik pernah cakap yang Anik pelat semua tu kan? Tak, aku tengok tak ada pun, elok je dia ni kan? Okay. So, Anik akan bagi tahu Anik pelat ataupun tidak. Alright? Oh, sekejap. Dah subscribe belum? Kalau belum, klik subscribe dan tekan butang notification. Continue. Pada usia seawal 4 tahun macam tu, 4 tahun Anik dah boleh baca surat khabar. Mak sebagai saksi lah. Tak silap Anik ingat momen tu, yang mana dalam kereta, lepas tu mak keluarkan surat khabar, mak suruh Anik baca. Anik selalu dengar mak baca, mak ayah baca, selalu diorang baca macam macam tu. So Anik melewi lah. So Anik cakap ni melewi. Faham tak? Tak tahulah bahasa yang Anik keluarkan ni dia ada dalam kamus orang Johor ke orang mana ke, tapi bahasa tu melewi. Tak tahu apa benda melewi tu. So waktu 4 tahun Anik dah mula membaca surat khabar dengan tips dan trik daripada ibu dan ayah. So bila mak ayah heret kita punya, orang kata, cara pembacaan, selalu kata abata saja kan, contoh macam tu kan. So bila Anik baca macam jadikan ikatan dekat semua huruf tu, menjadikan satu ayat tu laju Anik baca. So 4 tahun macam tu Anik dah mula baca buku, baca surat khabar, baca Quran. So mudah lah dekat situ. Dan Quran pun Anik mula dengan Iqra juga, kemudian Anik skip Muqaddam, daripada Iqra 6 tu terus ke Al-Quran. Macam tu lah. So tu sejarah Anik membaca. Macam mana lah Anik boleh bercakap kan. So bila bertutur umur 4 tahun ni, banyak guys cerita yang mungkin membuatkan korang akan rasa terkejut lah. So cerita yang pertama adalah pada usia 5 tahun. Anik ingat lagi time tu 5 tahun, hujung tahun macam tu lah, 2000 berapa kalau 5 tahun 2002 waktu tu Anik baru masuk, orang kata, tahfiz. Dipaksa oleh mak ayah, jujur cakap aku hang lah. Anik bukan nak sangat bukan masuk tahfiz dulu, memang nangis lah bila masuk tu. Tapi berkat daripada mak ayah ajar Anik membaca waktu 4 tahun macam tu. So dapatlah, orang kata, Anik survive ditinggalkan selama 2 tahun. Lepas tu dalam dunia yang Anik rasa macam Anik tak nak dulu, tapi Allah bisa tegal biasa guys. So siapa-siapa yang nak masuk tahfiz ataupun nak orang kata legacy tahfiz, hantarlah orang kata anak ke cucu korang ke adik-adik korang tu waktu budak-budak lagi. Waktu tu otak dia tengah fresh, jujur ni cakap fresh gila. Okay, back to the topic. Anik nak cerita pasal Anik pelat ataupun tidak. So ceritanya bermula pada sekolah rendah. Waktu sekolah rendah, dia bukan waktu Anik umur bawah 7 tahun. So waktu Anik sekolah rendah 8, 9, 10, 11 dan juga 12. Tak ingat darjah berapa. Time tu ramai gila kawan time tu. Dan ada kawan Anik yang pelat R, ada yang pelat S. Common ni dua lah pelat ni. So orang yang pelat R dan S ni, bagi Anik dia style tau. Bila dia cakap tu dia ada style dia, macam kau sampai dia kau, takkanlah macam ni, kau tak suka kita ke, contoh macam tu lah kan. Lepas tu kalau macam R pula, kau Rabu nanti kau game mana? Rabu macam tu. Sebagai Anik macam dia style tau. Dia 1 in a 100. Jarang Anik jumpa orang pelat-pelat ni. Dan nombor 2, bagi Anik dia style. Dia macam, weh, kau tengah buat apa kan? Kau sampai dia kau. Dia macam, tak tahulah, bagi Anik lah style lah. Aku tak tahulah korang pandang macam mana. So bila dah nampak style tu, Anik rasa macam macam seronok je kalau aku buat pelat ni kan. So Anik try lah dengan cara untuk fakekan diri tu jadi orang pelat. Sebab Anik nak dipandang style lah, orang kata. Time tu bila pelat tu Anik rasa style. So Anik cubalah tiru orang yang pelat ni. Susah gila. Sebab apa? Bila Anik try pelat R, dia macam, kau nak pergi mana? Aku nak pergi restoran, contoh macam tu kan. Tapi bila Anik buat rasa macam annoying siap kau, macam tu Anik cakap sini dekat hati Anik, tak boleh jadi ni kan. So Anik cuba R, tak best lah, annoying lah aku buat R. Aku nak cuba S pula, sebab ada 2 je common pelat yang Anik suka. So bila dia pelat S tu, Anik rasa macam seronok je kan. Macam seronok je S ni kan. So Anik try fake ni. Try cakap dekat budak pelat tu pun Anik cuba ajuk dia. Dia bukan ajuk apa tau, Anik cuba copy dia lah. Anik cuba copy dia. So macam kadang dia kata, kau ni ajuk aku tak baik lah ngok. Lepas tu Anik pun, taklah, aku saja nak belajar pada kau. Aku nak juga style macam kau. Lepas tu dia pukul Anik guys. Dia tumbuk di bahu kan. Apa bodoh. Macam tu lah dia kata kan. And then Anik pun cuba dari semasa ke semasa jugalah Anik praktis. Berbulan jugalah aku praktis. Pun tak cantik guys. Tak cantik. Bila dengar tu rasa macam, alamak, annoying gila Anik cakap benda ni kan. So Anik
tak boleh pelat R dan juga pelat S. So Anik rasa macam, oh tak apa, aku pasrah lah, korang nampak style lah tak korang lah, macam tu lah. Anik try pasrah lah. So aku biarkan mereka pergi, so aku cuba cari identiti aku. Macam tu lah time sekolah rendah. Tak tahulah orang kata mencapap mencapap, tapi Anik tak mencapap. Anik jenis yang suka explore. So that is me. Anik memang suka explore. Pergi ke mana, kalau cikgu nak tolong pergi mana-mana, Anik akan bawa. Kalau cikgu ajak pergi bilik guru untuk tolong apa-apa, kemahiran dan sebagainya, Anik selalu duduk bilik tingkat atas sekali, blok D sederit dengan bilik guru, dan tingkat atas sekali belah hujung. So ada satu cikgu ni, namanya taklah begitu cikgu tu. Cikgu ni baik. Cikgu ni ada anak dan dia selalu bagi Anik tumpangkan bilik tu untuk Anik main game dengan budak-budak pendidikan moral. Budak-budak pendidikan moral kan, time Anik ada belajar pendidikan Islam ke, bacaan apa-apa ke, Anik pula pengawas. So aku try minta nak jaga bahagian tu. So bila dah jaga bahagian orang kata blok tu, nampak je bilik pendidikan moral tu buka, Anik masuk lah. Bila Anik masuk, Anik terus cari orang kata kawan-kawan pendidikan moral tu. Anik kawan tau dengan orang-orang yang selain daripada orang Melayu. So Anik borak dengan dorang. So bila borak, kadang main game. Anik ingat lagi main game Saidina. Kau bayangkan jahat gila aku, Ponte Yasin sebab nak join budak-budak moral main Saidina. Bapak tekuk siap. Aduh. Tapi nanti dulu. Sebab apa? Anik ni wanted tau dekat sekolah. So kalau siapa pergi sekolah-sekolah yang Anik sebutkan ni, tak nak sebut kan, sekolah-sekolah yang Anik sebutkan dalam buku, korang tahu lah, antara lah, tak adalah semua sekolah, tapi sekolah-sekolah yang Anik pergi, ada yang kenal, tak ramai yang kenal. Cikgu-cikgu lama memang kalau kenal nama Anik ni macam tu lah, gitulah. Ada yang kata Anik artis lah, sebab Anik selalu macam cebur koko. So Anik suka sangat koko. Anik suka pergi camp, Anik suka pergi ke depan, Anik suka masuk pertandingan, banyak Anik suka. Sorry, lari tajuk. Sebab seronok sangat cerita zaman sekolah Anik ni. Kelakar, best pun ada. Alright. So bila Anik dah pelat R, Anik tak jadi annoying. Lepas tu pelat S, Anik tak jadi annoying. Anik rasa macam, tak apalah, aku lepaskan dia pergi. Dan pada satu masa, bila Anik meningkat dewasa, maksudnya meningkat ke darjah 3, darjah 4, darjah 5, Anik dapat realize something. So bila Anik bercakap, Anik akan bercakap dalam keadaan yang laju, sampai kadang orang tak boleh catch up apa Anik cakap. Sampailah macam ayah Anik juga. Ayah Anik cakap laju tau. Ayah Anik cakap laju. So kalau macam tu, mana apa ya? Sekali lagi macam tu. Sampai macam tu sekali sebab ayah Anik cakap laju. So dapatlah dekat anak ada mungkin kan cakap laju macam ni. Tapi tak laju sangat kot. Mungkin korang dengar lah apa Anik cakap kan. Anik rasa macam takkanlah cakap laju ni nama dia pelat tu. Aku nak pelat juga. So Anik pernah lah juga cuba bergaul dengan orang-orang pelat ni supaya Anik dapat ajuk lagi, Anik dapat cuba menanamkan perasaan ataupun menanamkan pelat tu di sini. Please don't do this. Tapi tak boleh. Sampailah satu saat tak ingat bila tiba-tiba Anik bila bercakap tu dia macam korang dengar tak? Anik dulu tak sedar, sumpah tak sedar gila, serius. Tapi Anik sedar bila Anik dah umur 20 lebih. Bila Anik umur 20 lebih ni, Anik macam orang selalu cakap, Anik ni kau cakap kau lembut lah. Maksud aku macam soft spoken. Lepas tu dia cakap macam, Anik cakap ni kadang orang lain kalau daripada jauh tak dengar. So Anik macam, aku cakap dah kuat dah ni kan. Adalah satu masa aku guna benda yang faham tak? Benda yang nada yang keras, tapi kebanyakan Anik cakap macam ni kalau dengan kawan-kawan kan, kalau Anik nak borak-borak dengan diorang kan, contoh Iwan, kau nak tahu Iwan, serius Wan, ya Allah serius aku cakap kau. Lepas tu guys, Anik dapatlah satu, orang kata realize lah something, yang mana kelemahan diri Anik di mana bila Anik cakap laju guys, kadang-kadang perkataan ataupun konsonan ataupun vokal Anik tak sebut. Contohnya Anik perasan tiba-tiba macam sepatutnya okay guys, hari tu aku pergi kedai tau, tiba-tiba sepatutnya macam tu, tapi selalunya Anik akan kehilangan beberapa konsonan atau beberapa vokal huruf lah. Contoh tiba-tiba bila laju korang tak boleh sebut baku tau. Bagi Anik merasakan benda tu sebagai satu biasa je, tak pelat pun, sebab ramai orang yang cakap laju pun dia kadang-kadang terlepas kan, dia kadang-kadang terlepas, macam dia kadang terlepas. Lepas tu Anik perasan juga rupa-rupanya guys, daripada pelat yang Anik minta huruf R dengan S tu, Anik tak dapat dua-dua. Tiba-tiba Tuhan bagi Anik pelat satu ni. Yes dude, yes. Apa benda dia? Huruf T. Huruf T guys. Huruf T
huruf T. Ni tak nak buat contoh, tapi korang akan nampak nanti kalau korang nampak Anik pelat tu, korang tahulah. So pelat Anik huruf T. So bila Anik cakap tu kadang macam satu. Dengar? Satu. So mungkin satu, macam tu. Tiba-tiba dia keluar kadang-kadang. Tiba-tiba macam tu. Huruf T lah Anik rasa obvious gila. So Anik rasa macam bapak takkanlah Tuhan uji aku macam ni kan. Anik dah realize dah bila Anik tak boleh pelat huruf R dengan S. So Anik cakap, ya Allah tak apalah, dah tak nak lah, sebab pelat ni nampak style tapi sebenarnya menyeksakan. Tapi tiba-tiba lama kelamaan Anik rasa okay, aku dah realize yang aku sebenarnya ada pelat T. Sebut T tu macam huruf ta tau. Huruf ta. Macam tu. Huruf ta. Dia T. Pasal T. Kau tahu tak? Macam tu. Tapi Anik selalu macam 1, 2, 3, 1. Macam tu. Tak tahulah apa hal. So Anik realise lah satu yang Anik dapat pelat T ni waktu Anik diploma dulu. Tak tahu kenapa. So bila Anik bercakap tu, Anik tak tahu macam mana terjadinya pelat. Sebab bagi Anik tak nak pun. Anik nak lah dulu R dengan S lah. Tak tahu aku dapat T ni kan. Tapi yalah, T ni Anik tak tahu. Tiba-tiba Tuhan nak bagi, mungkin Tuhan nak bagi aku rasa kot kan. Macam mana kau rasa pelat T tu, macam tu lah pandangan orang dekat orang yang mungkin pelat ni. Pelat macam Anik ni pelat T lah. Ada yang kata bila Anik bercakap tu, diorang suka dengar Anik nasihat. So Anik cakap lah, bagus lah, Alhamdulillah kan. Kalau kau boleh terima nasihat aku, Alhamdulillah, why not kau share dekat orang lain. Benda tu terjadi waktu Anik diploma dan juga waktu sekolah lah. Tapi bila Anik rasa Anik insecure dengan huruf T tu, Anik kadang tak bercakap. Anik rasa senyap je. Dan ada juga certain people yang mungkin yelah, tadi cakap certain people tu suka kan. Ada yang tak suka. Ada yang kata bila Anik terlepas yang pelat T tu kan, kau ni tak payahlah nak buat suara macam tu. Anik macam aku tak buat apa-apa tau. Dia tiba-tiba keluar. Tu dah keluar tadi. Dah buat macam mana kan. Sabar je lah. Ada yang tak suka, ada yang suka. Tapi lantak korang lah. Janji aku cakap benda yang aku suka. Yang diridai Allah lah. So pada korang semua yang mungkin merasakan diri korang pelat R ke, pelat S ke, tak kisahlah huruf apa, vokal apa, konsonan apa, jangan pernah mengalah untuk membetulkan korang punya pelat tu. Awak pelat sebenarnya Tuhan uji awak. Tak ada masalah lah benda tu. So anggaplah sebagai satu ujian yang akan membuahkan hasil. Allah akan bagi banyak pahala untuk awak. Tu first. And second thing, untuk korang yang pelat, tak payah risau, lantak pi lah apa mereka kata. Sebab apa? Bila kita pelat ni, dia unik. Tu jadi cakap korang, tu unik. So orang yang pelat ni kadang ada certain people suka, certain people tak suka. So pada korang yang tak suka, lantak korang kan. Pada orang lain yang tak suka korang tu, lantak mereka fokus pada orang yang suka kita. And pada korang yang tak pelat, jangan nak buat-buat pelat. Jadi nanti kan jadi macam aku, nak sangat pelat R, nak sangat pelat S. Ambil kau, aku bagi pelat T. Selepas R, S, aku bagi kau advance sikit. T tengah bagi. Macam tu lah. Tapi so far Anik realise yang Anik ada pelat T je. Tak adalah pelat huruf lain. Dah Anik dah taubat dah, tak nak minta dah pelat. Cukup lah. Moga terubat lah pelat T ni. Anik pun menyeru pada korang semua yang mungkin ada kawan yang pelat ke, bantu mereka dalam erti kata lain. Kalau diorang nak dibantu, bantu. So sedikit pesanan dari Anik buat semua. Pada kalian semua yang tengah bosan duduk rumah tu, spend masa dengan family korang, spend masa dengan diri korang, and letak me time untuk diri kita. And then kalau boleh, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Apa dia? Awak boleh baca Al-Quran, boleh tolong parents awak, boleh buat kerja kalau study, betul-betul buat assignment, jadi target score. PKP ni lantak korang, aku cuba score. Cuba explore new things. Sebab kadang kita tak cuba, kita tak tahu apa kelebihan kita. So try explore those things yang mungkin dekat kepala korang, yang korang belum pernah cuba lagi. Cuba terus. And for those yang tengah dilukakan ataupun mungkin sedang merawat hati, sabar banyak-banyak, okay? Kita semua tahu awak kuat. Saya percaya pada awak. Saya yakin dengan awak yang awak boleh berubah dan awak boleh move on. Alright? Don't worry about that. Life is simple. You love yourself dan insyaAllah orang lain akan sayang awak. Alright? And guys, Anik nak minta tolong korang. Apa challenge, apa video, apa cerita yang korang nak Anik buat dekat next vlog Anik, korang boleh letakkan komen korang down below. Komen je apa korang nak komen. And then tekan butang like, butang share dan juga butang subscribe Anik Muhai untuk support Anik. Okay? So thank you so much guys. Much love. Bye.